Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, tazkirah hadis kita kali ini kita nak melihat satu hadis iaitu hadis tentang akhir zaman. Yang mana kita dah sebutkan sebelum ni, hadis-hadis akhir zaman ni sebenarnya adalah hadis yang tuntutannya adalah kewajipan kita untuk beriman dan menambahkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan hadis-hadis akhir zaman. Baik, antaranya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ya'ti 'ala an-nasi zamanun yatahallaquna fi masajidihim wa laysa himmatuhum illa ad-dunya laysa lillahi fihim hajah fala tujalisuhum. Akan datang satu zaman, ya'ti 'ala an-nas zamanun, akan datang pada satu zaman pada manusia itu satu zaman yatahallaquna fi masajidihim. Mereka manusia itu akan membuat halaqah-halaqah di masjid-masjid mereka. Yang ini bulatan halaqah ni, mereka akan membuat halaqah bulatan-bulatan di masjid-masjid mereka. Walaysa himmatuhum illa dunya, dan tidaklah tujuan ataupun obsesi tujuan mereka itu melainkan dunia. Laisa lillahi fihim hajah, tidak ada pada mereka itu, bagi Allah itu hajat. Maknanya tidak ada urusan mereka itu berkait dengan apa yang mereka bincangkan dalam halaqah-halaqah itu tentang Allah Ta'ala. Laisa lillahi fihim hajah fala tujalisuhum, maka janganlah kalian bermajlis dengan mereka. Baik, hadis ini dalam riwayat yang lain datang dengan lafaz Nabi SAW sebut tentang akan datang satu zaman tidak ada di dalam masjid itu orang yang beriman. Itu lafaz itu menunjukkan pada akhir zaman ketika orang-orang beriman makin berkurangan, sebelum Allah Ta'ala tarik ruh orang-orang beriman pada akhir zaman. Tetapi yang ini kalau kita baca dalam kitab Asyratus Sa'ah oleh Syekh Dr. Yusuf Wabil hafizahullah, beliau masukkan kategori ini apa tanda-tanda dia? Maknanya masjid-masjid akan ada halaqah-halaqah yang mana dalam halaqah-halaqah tersebut tidak ada perbincangan dalam halaqah dalam masjid itu melainkan dunia. Subhanallah. Ini satu perkara yang menggerunkan kita. Tidak ada dalam masjid-masjid itu, kata Nabi SAW, yatahallaquna fi masajidihim wa laysa himmatuhum illa dunya. Tidak ada urusan mereka, perkara yang mereka bincangkan melainkan dunia. Dan ini termasuk dalam kategori, kata sebahagian ulama, tanda-tanda yang telah berlaku dan terus berlaku. Dia antara tanda-tanda kecil. Dia akan terus berlaku. Maknanya setiap zaman tu akan ada. Bukan bermaksud seluruh masjid, tetapi bahagian masjid. Itu yang kita fahami daripada hadis ni. Kalau kita buka dalam kitab Asyratus Sa'ah oleh Syekh Dr. Yusuf Wabil dan beberapa orang ulama yang kemudian mereka menazamkan kitab tersebut dan mereka ulas tanda-tanda ini, mereka masukkan dalam kategori yang telah berlaku dan akan berlaku, yang berterusan berlaku, yang kita sebutkan contoh-contohnya tadi. Dia termasuk, dia sama macam, dia hadis ni sebenarnya dia pair, dia sama dengan hadis yang sebut tentang Nabi SAW sebut tentang masjid-masjid itu dihias, tetapi di dalamnya tidak ada pengisian. Jadi ini mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya pihak-pihak pengurusan masjid hari ini mengimarahkan masjid itu dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan semata-mata masjid itu dijadikan sebagai tempat melobi jawatan AJK. Itu termasuk dalam urusan dunia. Bahkan bila baru-baru ni, bila kita tengok ada sebahagian khutbah Jumaat yang mana konten isi khutbah Jumaat itu hanya berlega kepada menceritakan tentang hasil kutipan zakat, dan hanya berlega pada menceritakan tentang
berbangga-bangga dengan kutipan zakat daripada institusi zakat dan sebagainya, kosong daripada pengisian. Sehingga jemaah yang datang pun merasa kosong, kerana dah berminggu-minggu hanya ulang pasal zakat. Ya, kita tak nafikan zakat adalah perintah agama, tetapi bila maknanya cara olahan khutbah itu, teks khutbah itu nampak sangat melihatkan sangat kepada kita hanya nak memuji institusi zakat, hanya nak mencari tentang berapa zakat yang kita dapat ribuan tahun ni, tahun lepas sekian. Dan itu sebenarnya kita bimbang dan takut dia termasuk dalam kategori laisa himmatuhum fid dunya illa dunya. Yang berlaku. Belum lagi kalau kita tengok secara itu, kalau dalam majlis yang maknanya macam khutbah Jumaat, orang yang melepak di masjid. Orang yang melepak di masjid. Ini juga, hadis ini juga mengingatkan kepada kita, dia adalah satu tanda-tanda kenabian. Maknanya sampai tahap masjid-masjid itu bila kosong, tak ada majlis ilmu, orang pergi masjid, orang lepak, isap rokok, sembang bab dunia. Tak ada ilmu. Bergendak. Itu lebih teruk. Kan? Sebab itu realiti. Maknanya hanya majlis ilmu tu hanya dijadikan sebagai acara-acara yang macam jahat. Hanya mingguan. Tapi kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, masjid-masjid di tempat kita bukanlah semua dalam keadaan macam tu. Alhamdulillah, diimarahkan dengan majlis-majlis ilmu. Cuma kita bimbang tadi, kalau perkara itu, maknanya kalau kita tak ingatkan tentang hadis ini, maknanya orang akan anggap maksudnya masjid itu tempat hanya semata-mata urusan dunia dan sebagainya. Sebab itu kalau kita perasan kalau sebahagian masjid itu kadang-kadang dia sebelum khutbah Jumaat tu dia cerita tentang kutipan dana. Dan itu juga antara perkara yang sebenarnya termasuk dalam kategori laisa himmatuhum illa fid dunya. Sebab apa? Sebab sepatutnya orang pergi solat Jumaat tu orang tak mau dengar tentang urusan dunia ni. Orang nak pergi nak berzikir, orang nak mengingati Allah. Tapi pihak masjid sendiri duk cerita tentang beribu, ini ribu-ribu. Tak, benda tu sebenarnya tak perlu pun. Cukup antara ejek-ejek. Tak semua jemaah masjid perlu tahu. Bukan semua kan, maknanya ada ejek dia cukup lah. Tak, itu antara perkara yang kita kena ingatkan. So kadang-kadang belum tambah lagi yang tok imam atau tok khatib berceloteh sebelum khutbah Jumaat tu. Tazkirah panjang-panjang, kemudian orang datang masjid nak beribadat, kemudian diganggu dengan cerita pasal laporan keuangan dan sebagainya. Tak. Maknanya bukan tempat dia. Cerita tentang urusan dunia. Kalau dia ada tentang urusan nak lantik jawatan dan sebagainya, itu urusan yang maknanya tak melibatkan tentang solat jemaah, solat Jumaat. Yang lebih-lebih lagi. Sebab solat Jumaat ni kita nak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang kalau dalam teks-teks khutbah itu lebih nak mengagungkan dunia. Lebih kan, sebab kita boleh tengok kot dia punya teks khutbah tu, kita boleh tengok kot dia punya dia punya fokus dia kepada apa. Kita tak nafikan sejak dibuat teks-teks khutbah tu ada yang bagus. Tapi bila kita bimbang kalau benda tu dimakin ke belakang, sepatutnya diberikan pengisian tentang kita kata bagaimana nak meneguhkan iman di saat akhir zaman dan sebagainya. Itu diutamakan, dilebihkan. Bukan cerita tentang benda-benda yang melibatkan zakat adalah hukum agama, tak nafikan. Tapi bila olahan tu, cara olah tu, kita bimbang dan takut dia jadi macam termasuk dalam hadis ni, laisa himmatuhum illa fid dunya. Itu belum lagi yang kita sebutkan tadi tentang orang yang pergi masjid melepak bila tak ada majlis ilmu. Kan kita kata AJK masjid pula dilantik dalam kalangan orang yang bukan ahli ilmu. Hanya jemput artis, jemput penyanyi, tak ada ilmu. Jadi yang akan berlega dalam masjid perbincangan hanyalah urusan dunia. Itu yang jadi akhir sekali kita kata masjid hilang fungsi dia. Hilang fungsi dia. Wallahu musta'an. Yang tu kita kata tazkirah kita, peringatan. Sebab hadis ini adalah peringatan untuk kita semua.
Untuk kalau kita ada masjid yang kita imarahkanlah dia dengan ilmu, dengan Quran, dengan sunnah. Bukan kita hanya sibuk duk pergi sembang melepak macam kedai kopi. Kadang-kadang anak sedih tengok bila masjid-masjid ni dah jadi macam tempat berkumpulnya orang-orang yang kita tahulah macam-macam kan. Maknanya mereka yang mungkin dah selesai urusan dunia mereka, berpencen dan sebagainya. Sepatutnya mereka sibukkan dengan akhirat, tetapi jadi tempat itu jadi tempat kita kata bersembang hanya urusan dunia. Bahkan perkara-perkara yang leka, melalaikan dan sebagainya pun ada juga sudah masuk ke dalam masjid-masjid. Dan itu antara tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW khabarkan kepada kita. Dan bukan bermaksud kita nak mencari atau kita nak mencari kesalahan ataupun kita nak menuduh masjid ni sebagai, bukan, tapi sebagai peringatan untuk kita semua. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.